Untuk pengetahuan tuan-tuan dan puan-puan, sehingga kini kita boleh berbangga dengan usaha-usaha yang telah kita lakukan ini, di mana sumbangan tuan-tuan dan puan-puan melalui Aman Palestin untuk membantu perjuangan rakyat Palestin kini telah sampai kepada tahap yang begitu dikenali, begitu baik, mendapat sambutan dan penghargaan ataupun pengiktirafan daripada semua lapisan masyarakat, sama ada di Malaysia ataupun di peringkat antarabangsa. Walaupun usia kita dalam 3 tahun setengah, tapi sebagaimana yang tuan-tuan dan puan-puan tahu, bahawa sebenarnya dalam konteks isu Palestin ini, banyak badan, banyak NGO, banyak tokoh sebenarnya menumpang isu Palestin, bukan memperjuangkan isu Palestin. Banyak orang yang naik, banyak parti politik di dunia ni menang pilihan raya kerana isu Palestin. Jadi yang menyumbang, yang melonjakkan, yang menaikkan seseorang, satu badan dan NGO, tokoh dan sebagainya sebenarnya isu Palestin itu sendiri. Jadi kadang-kadang kita pun orang kata apa, dalam bahasa saya lah, kekok. Bila kita kata terima kasih kepada kita mengharapkan mereka mengucap terima kasih kepada kita, ataupun kita yang perlu mengucap terima kasih kepada mereka. Saya mengambil kesempatan secara khusus pada petang ini untuk mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada khususnya pihak media. Saya tak pasti hadir ataupun tidak hari ini. Yang pertama sekali yang memperkenalkan Aman Palestin kepada masyarakat umum ialah wartawan utusan daripada Mega, nama dia Aniza. Suami dia Fahmi, yang juga bersama-sama banyak dalam misi Aman Palestin. Jadi Aniza ini telah menulis dalam khabar Mega, dan itu adalah merupakan, seingat saya, tulisan pertama yang memperkenalkan Aman Palestin kepada masyarakat umum. Jadi saya ucapkan banyak terima kasih kepada beliau dan juga kepada utusan Malaysia. Kemudian tidak lupa juga kepada TV RTM, TV1 yang ada pada hari ini. Alhamdulillah, Cik Aziz merupakan penerbit rancangan Panorama TV1 yang bersama-sama dengan kita satu misi ke Beirut pada 2007 tak silap saya, dan juga memberi peranan besar dan penting dalam memperkenalkan Aman Palestin kepada masyarakat Malaysia. Terima kasih banyak RTM dan Haji Aziz, insya-Allah. Dan begitulah seterusnya, siri demi siri lawatan, rancangan, program, etika yang ditulis dalam majalah, berbagai-bagai majalah yang diterbitkan oleh berbagai-bagai agensi media telah sebenarnya memberi sumbangan yang sangat besar kepada mempromosi dan memperkenalkan Aman Palestin kepada rakyat Malaysia dan juga kepada masyarakat antarabangsa. Penghargaan yang khusus kepada penaja-penaja anak yatim yang bersama-sama daripada awal sampai sekarang untuk memberi sumbangan yang berterusan dan tidak putus-putus dalam menjayakan program. Antara program yang terpenting ialah menaja anak yatim Palestin di Palestin, dalam Palestin, di Beirut. Setakat ini alhamdulillah kita telah hasil daripada penajaan tuan-tuan dan puan-puan, kita ada menaja sebanyak 310 orang anak yatim, sama ada dalam Palestin ataupun di Lebanon, Dan daripada jumlah itu, setiap bulan kita hantar bantuan, dan dengan kiraan kasar saya, tidak kurang daripada $60,000 Amerika setahun kita hantar untuk bantuan tajaan anak yatim ke Palestin. Di samping penajaan ini, sumbangan-sumbangan umum yang dihantar dan yang disalurkan melalui Aman Palestin juga, kita telah sumbang untuk membina satu pusat anak yatim di
di Burj Barajinah di Beirut, Lebanon, yang masih lagi dalam peringkat pembinaan. Sebenarnya itu yang saya sebut apa yang berkaitan dengan tuan-tuan dan puan-puan para hadirin hadirat yang ada pada petang ini. Tetapi kalau tuan-tuan dan puan-puan tengok dalam brosur, dalam web dan sebagainya, sumbangan ataupun program yang kita adakan melalui Aman Palestin ini telah menjangkau banyak lagi bidang yang lain yang telah berkembang pesat dalam banyak bidang, sama ada dalam bantuan kecemasan, program-program bermusim, dan begitu juga aktiviti-aktiviti ekonomi berskala kecil yang untuk pembangunan semula ekonomi rakyat di Gaza khususnya. Dan untuk pengetahuan tuan-tuan dan puan-puan, sebenarnya baru pulang daripada Gaza, dan ingin saya sampaikan di sini, ambil kesempatan sini untuk menyampaikan salam daripada rakyat Palestin di Gaza kepada kita rakyat Malaysia di sini dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah pesanan, benar-benar pesanan daripada rakyat Palestin apabila kami bersama dengan 6 orang dalam satu rombongan baru saja pulang daripada sana dan menyampaikan bantuan daripada rakyat Malaysia. 2 bulan ini, 2 misi telah kami hantar ke Gaza melalui jalan darat yang telah melibatkan belanja sebanyak RM800,000 lebih. RM800,000 lebih. Dan yang ingin saya jelaskan, ditekankan di sini ialah persoalan yang selalu berliga dalam pemikiran kita orang di Malaysia ni, betulkah bahawa bantuan itu dapat disampaikan. Jadi alhamdulillah dalam dua misi ini, dan begitu juga sebenarnya dalam misi-misi yang lalu dan termasuklah 2 misi yang terakhir ini, kami menghantar sendiri dan menyerah sendiri barang-barang tersebut. Saya buat kesimpulan ringkas bahawa masih banyak usaha yang perlu kita laksanakan, yang perlu kita kembangkan untuk memastikan bahawa kepungan terhadap Gaza ini benar-benar terbuka dan kepungan itu benar-benar tamat. Sebab barangan yang dibenarkan masuk sehingga hari ini hanyalah masih lagi barangan lama dalam bentuk ubat-ubatan dan tak keluar daripada kategori ubat-ubatan. Walaupun kami berjaya memasukkan susu dalam kategori ubat-ubatan, tetapi secara umumnya barang-barang makanan, beras, gula, gandum, tisu, shampoo dan sebagainya tidak boleh dimasukkan secara rasmi ke dalam Gaza. Apa yang masuk di dalam Gaza ialah melalui jalan terowong, iaitu melalui jalan seluduk. Berbuka puasa pada hari ini kita buat sama-sama, sama waktu dengan hari yang diisytiharkan oleh ulama antarabangsa, Hari Al-Quds sedunia, mengingati sempena pembakaran Masjid Aqsa yang berlaku pada 21 hari bulan Ogos 1969. Dan ini bukanlah untuk kita mengenang kisah lama, tetapi untuk memperingatkan kepada kita apa yang sedang berlaku sekarang di Baitul Maqdis dan di Masjidil Aqsa. Apabila Barack Obama menjadi Presiden Amerika Syarikat, banyak pihak mengharapkan Barack Obama membawa penyelesaian kepada masalah Asia Barat. Tetapi setelah Obama gagal dalam projek dia untuk memperbaiki sistem kesihatan di Amerika Syarikat, dia telah ditekan oleh Israel dan berlaku deal dengan Israel, dengan lobi Yahudi di Amerika Syarikat, dan mengakibatkan Barack Obama tunduk sepenuhnya kepada Israel, dan akhirnya Barack Obama dalam kenyataannya terakhir menerima Masjidil Aqsa dan Baitul Maqdis sebagai ibu negara Israel. Dan dia mengatakan bahawa bumi Palestin yang bersejarah itu adalah tanah hak milik orang Yahudi yang bersejarah. Menafikan hak sejarah rakyat Palestin terhadap bumi Palestin dan terhadap Baitul Maqdis. Dan hari ini hari-hari rundingan sedang berlaku, syarat yang diletakkan oleh pihak Palestin tetapi tidak dihormati langsung oleh pihak Yahudi dan terpaksa juga diakur oleh Barack Obama. Sekarang perbincangan berlaku untuk mengadakan rundingan secara langsung di antara Palestin dengan Yahudi. Dan dulunya syarat diletakkan
ialah untuk berunding mesti menghentikan penempatan haram. Tetapi hari ini rundingan dipaksa berlaku di antara Yahudi dengan Palestin tanpa apa-apa syarat. Bermakna ini satu penghinaan yang sangat besar kepada pihak Palestin, pihak Arab dan juga kepada umat Islam seluruhnya.